A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Khabar semua yang datang hari ni, lama tak bersua muka. Alhamdulillah hari ni kita akan berbicara tentang satu surah yang baru. Dan sebelum ni kita mentadabbur surah-surah lazim. Jadi yang sedang menonton melalui live di FB, boleh teruskan untuk share dan juga sebarkan kuliah kita pada malam ni. Jadi baik, Alhamdulillah kita menyambung kembali perbincangan kita bagi surah Al-Humazah. Satu surah yang berikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kehidupan manusia yang terlalu menitik beratkan, terlalu mementingkan kehidupan yang bermewah-mewahan. Dan surah ini juga mengajar kita tentang erti bagaimana untuk berinteraksi dengan kekayaan, dengan kemewahan yang kita ada. Jadi sebelum kita memulakan surah dan juga perbincangan kita pada hari ini, adalah lebih elok untuk kita memulakan dengan bacaan ayat-ayat daripada surah ini, dan seterusnya kita melihat maksud bagi setiap ayat-ayat yang kita baca. Jadi tuan-tuan dan puan yang ada di rumah boleh buka muka surat 601 untuk melihat surah Al-Humazah yang terletak di antara surah Al-As dan juga surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan sentiasa menghitung-hitungnya. Yasabu anna malahu akhlada, dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadhanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, ia adalah api, yakni azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Mungkin gambaran awal bagi surah ini. Surah yang menceritakan tentang di awal ni berbicara tentang humazah dan juga lumazah. Perkataan humazah dan juga lumazah. Jadi surah ini dinamakan sebagai surah Al-Humazah disebabkan ayat yang pertama terdapat perkataan humazah di situ. Nanti kita akan jelaskan apa perkaitan di antara humazah, lumazah dan juga hutamah.
Ketiga-tiganya merupakan perkataan yang datang dalam bentuk ataupun wazan yang sama. Kalau kita belajar bahasa Arab, dari sudut sarafnya datang daripada wazan yang sama, iaitu fu'alah, humazah, lumazah dan juga hutamah. Ala wazan fu'alah. Nanti kita akan bicarakan apakah yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga perkataan ini yang datang dalam bentuk ataupun bongkah fu'alah. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita masuk lebih lanjut perbincangan satu persatu ayat dalam surah Al-Humazah ini, adalah lebih baik kita melihat terlebih dahulu perkaitan di antara surah Al-Humazah, suratul As dan juga surah At-Takatsur. Jika kita melihat surah Al-As, sebab itu para ulama mengatakan surah Al-As ini merupakan satu surah yang berada bainal khusrain, berada di antara dua kerugian. Baik, surah Al-As berada di tengah-tengah. Sebelumnya adalah surah At-Takatsur dan selepasnya adalah surah Al-Humazah. Seperti yang saya sebutkan tadi, para ulama mengatakan surah Al-As ni merupakan satu surah yang terletak bainal khusrain, yang terletak di antara dua kerugian. Kerugian yang disebutkan pada surah At-Takatsur dan juga kerugian yang disebutkan pada surah Al-Humazah. Baik. Now, apabila Allah Ta'ala menceritakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Selepas itu apa sambungan ayat ni? Illalladzina amanu wa amilus salihat. Baik. Cuba kita lihat terlebih dahulu apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan ataupun dilekakan dengan At-Takatsur. Apa maksud At-Takatsur? Berlumba-lumba untuk mencari harta. At-Takatsur daripada perkataan kathir, banyak. Kathir maksudnya banyak. Bermaksud bila seseorang itu ada harta, dia menambah, merasakan harta itu tidak cukup. Maka Allah Ta'ala kata, kamu dilekakan dengan apa yang dinamakan sebagai At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu Zurtum datang daripada perkataan ziarah. Apa maksud ziarah? Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu menziarahi kubur. Saya tanya tuan-tuan puan sekalian lah, tuan-tuan datang ke Tadabbur Center ni, ziarah lah umpamanya kan, agak-agak balik tak lepas ni? Ada tak orang datang sini, saya nak ziarah tapi duduk selama-lamanya kat sini? Itu bukan namanya ziarah. Tapi dalam surah At-Takatsur, Allah Ta'ala menyebut penggunaan perkataan zurtum, iaitu ziarah. Jadi bermaksud, apabila seseorang mati, dia akan masuk ke dalam kubur. Betul? Dan berada di alam barzakh. Adakah dia akan terus berada di alam barzakh? Adakah jawapannya ya ataupun tidak? Tidak. Sebab apa? Sebab manusia ketika berlakunya hari kiamat akan dibangkitkan semula, iaitu yaumul hasyar, hari kebangkitan. Sebab itu kita tidak lama berada di alam kubur. Walaupun begitu, kita kata tak lama tu, masa di dunia ini tidak sama dengan masa yang kita masuk ke dalam alam barzakh satu hari nanti. Jadi kita kata sekejap, tetapi hakikatnya masih lama. Walaupun begitu, kita tidak akan selama-lamanya berada di alam barzakh. Kita akan melangkah ke alam seterusnya, iaitu alam kiamat, berlakunya hari kiamat. Sebab itu dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah, apa maksud Al-Qari'ah? Qari'ah ini adalah sesuatu dari sudut bahasanya, dua benda yang berlanggar. Cuba imagine, kita bayangkan dua biji kereta dalam keadaan yang laju berlanggar. Apa yang terhasil? Bunyi yang kuat dan bunyi yang bising, dan sesuatu yang berlanggar itu sememangnya tidak dijangkakan.
Jadi begitulah keadaan hari kiamat. Berlakunya satu bunyi yang sangat-sangat bising, sangat-sangat kuat, dan bunyi itu terhasil daripada bukan sangkaan kita. Ia terhasil bila mana Allah Ta'ala mentakdirkan bumi ini hancur, maka itu yang akan berlaku, dan pada ketika itu kita akan berada dalam keadaan huru-hara. Okey? Sebab itu disebutkan al-jibal, gunung ganang itu akan bertukar seperti bulu-bulu yang berterbangan. Itu gunung ganang yang kuat, yang kukuh. Bagaimana pula kita manusia akan hancur musnah. Dan selepas itu barulah dibangkitkan semula, iaitu di Yaumul Hasyar, dan manusia pada ketika itu, selepas itu akan dihitungkan amalan-amalan kebaikan, dan selepas dihitungkan amalan-amalan kebaikan, maka ada penentuan sama ada kita ke dalam syurga ataupun ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala sebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Jadi Allah Ta'ala kata kamu dilekakan dengan at-takatsur, okey, sehinggalah kamu meninggal dunia, maka kata Allah Ta'ala, inilah kerugian yang pertama. Saya kata tadi surah Al-As terletak di antara dua kerugian. Kerugian yang pertama disebutkan pada surah At-Takatsur. Manakala kerugian yang kedua disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Humazah yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, neraka wail lah bagi setiap pengumpat dan juga pencela. Alladhi jama'a malan wa'addada, yang menghimpunkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Maka kita disibukkan dengan menghimpun harta sehingga kita lupa tanggungjawab kita untuk menyiapkan bekalan menuju hari akhirat. Maka ini adalah kerugian yang kedua yang disebutkan oleh para ulama bagi surah Al-As yang terletak bainal khusrain, di antara dua kerugian. Jadi boleh faham sekarang perkaitan di antara surah Al-Humazah, surah Al-As dan juga surah At-Takatsur. Dan bagi surah Al-As, selepas Allah Ta'ala menyebutkan innal insana lafi khusrin, manusia berada di dalam kerugian. Selepas itu illal ladzina amanu wa amilus salihat. Allah Ta'ala nyatakan di sini dua solusi untuk kita keluar daripada kerugian. Dua solusi untuk kita keluar daripada kerugian. Baik, saya nak tanya balik. Kerugian yang pertama pada surah At-Takatsur, kenapa dikatakan rugi? Sebab sibuk mengejar harta sehingga melupakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Begitu juga surah Al-Humazah berbicara tentang orang yang sibuk untuk mengejar harta sehingga lupakan tanggungjawab yang sebenar. Jadi nanti saya akan terangkan kenapa manusia boleh jadi begitu. Okey? Kenapa manusia terlalu mengejar harta, dan kenapa disebutkan pada surah Al-Humazah yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka bahawa hartanya akan kekal. Kita akan sentuh sekejap lagi sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu gila kepada harta. Dan seperti mana yang kita tahu, dunia ini merupakan satu permainan, satu bentuk hiburan. Dan di akhir sekali daripada surah Al-Hadid, Allah Ta'ala nyatakan wa mal hayatud dunya illa mata ghurur. Tidaklah dunia itu kecuali sesuatu yang menipu. Baik. Baik, untuk makluman, surah Al-Humazah merupakan surah yang terakhir menceritakan tentang hari kiamat dalam Al-Quran. Okey, dalam Quran banyak cerita tentang hari kiamat. Jadi surah Al-Humazah merupakan surah yang terakhir berbicara tentang hari kiamat. Saya nak tanya, kalau kita tengok movie, bila scene-scene itu berada di scene yang terakhir, apa maksudnya?
Dan nak habis satu lagi. Itu adalah climax, betul? Jadi surah Al-Humazah ini adalah climax bagi cerita-cerita tentang kiamat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Okey? Dan ia juga merupakan surah yang terakhir berbicara tentang api neraka. Banyak surah-surah yang cerita pasal api neraka. Jadi surah Al-Humazah merupakan surah terakhir dari sudut turutan Al-Quran yang berbicara tentang api neraka. Dua benda penting. Yang pertama berbicara tentang hari kiamat. Yang keduanya berbicara tentang api neraka. Nanti kita akan lihat sebentar lagi kenapa surah ini merupakan surah terakhir dan kenapa Allah Ta'ala meletakkan surah ini untuk memberikan gambaran kepada kita tentang kedua keadaan ini. Baik, ayuh kita mulakan bagi ayat yang pertama. Allah Ta'ala menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci. Terjemahan disebut pencaci, tapi terjemahan yang betul adalah pengumpat. Pengumpat. Lumazah adalah pencela. Apa beza mengumpat dengan mencela? Mengumpat maksudnya cakap belakang, atau dalam istilah modennya apa? Membawang. Istilah membawang biasa orang buat kenduri kan, sambil-sambil potong bawang tu sambil membawang. Okey, humazah maksudnya begitu, berkata tentang seorang tapi orang itu tidak ada bersama kita. Itu maksudnya mengumpat. Sama ada membawang ataupun menganyam ketupat. Lumazah merupakan mencela. Mencela maksudnya orang tu ada depan kita, kita kata depan dia dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi ada perkataan humazah, ada perkataan lumazah. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam bagi perkataan humazah dan juga lumazah, adalah lebih baik kita lihat dulu pada perkataan wailun. Wailun. Baik. Dalam Al-Quran terdapat 27 kali disebutkan perkataan wail. Berapa kali? 27 kali disebutkan perkataan wail. Dan ada dua surah yang bermula dengan perkataan wail. Yang pertama ni lah, wailul likulli humazatil lumazah. Yang keduanya, wailul lil mutaffifin. Okey. Nanti kita akan melihat perkaitan di antara surah Al-Humazah dan juga surah Al-Mutaffifin. Kenapa kedua-dua surah ini bermula dengan perkataan wail? Okey. Sebelum saya masuk, saya nak jelaskan bahawa wail ini merupakan satu perkataan yang menunjukkan satu perkara yang sangat-sangat serius. Bermaksud perlakuan manusia yang dilakukan selepas ini dalam ayat yang kita akan bincang sekejap lagi menunjukkan ia merupakan satu perbuatan jenayah. Sebab itu saya kata tadi, wail ini, surah Al-Humazah merupakan surah terakhir berbicara yang pertama tentang hari kiamat, yang kedua tentang api neraka. Jadi ini merupakan satu surah yang serius yang perlu kita ambil perhatian. Dan surah ini kalau kita ada masa, cuba tengok juga surah Al-Hujurat. Nanti kalau ada masa lah. Okay, balik, bila kita dah habis tadabbur surah Al-Humazah ini, balik cuba tengok surah Al-Hujurat. Banyak solusi-solusi yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Al-Hujurat, sebab ia berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, hubungan kita sesama manusia. Okey? Baik. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, perkaitan di antara surah Al-Humazah dan juga surah Al-Mutaffifin, kedua-duanya berbicara ataupun bermula dengan perkataan wail. Sudah pasti ada perkaitan yang sangat rapat. Pada surah Al-Humazah, Allah Ta'ala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada. Manakala pada surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin,
kecelakaan besar bagi orang-orang yang menipu dalam timbangan dan juga sukatan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, iaitu mereka yang menerima sukatan, yakni gantan cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Maksudnya kalau ambil daripada orang, ambil cukup. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka yang menyukat, mereka yang menimbang, mereka akan apa? Kurangkan timbangan. Apa maksud ayat ini? Kenapa kurangkan timbangan? Dua tema yang sama pada surah Al-Humazah dan juga surah Al-Mutaffifin, iaitu apa? Sifat tamak. Tamak kepada dunia, nak untung lebih. Kalau beli kat orang, kita nak cukup-cukup. Tapi kalau kita jual kat orang, timbangan itu kurang ataupun sedikit. Jadi nampak tak perkaitan di antara kedua-dua surah ini? Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan wail? Kerana kedua-dua surah ini berbicara tentang sifat orang yang tamak. Okey? Baik, jelas? Baik. Dari sudut bahasa Arab, bila mana saya menggunakan perkataan wail kepada seseorang, bermaksud saya sedang berada dalam kekecewaan yang teramat. Dalam bahasa Arab saya guna wail dekat seseorang, maksudnya saya sangat kecewa. Tuan-tuan, surah ini siapa yang cakap ni? Allah. Jadi Allah sangat kecewa dengan orang yang melakukan jenayah yang kita akan sebutkan sebentar saja lagi. Okey? Baik. Perkataan humazah, lumazah, hutamah, sama tak? Dia punya pattern. Semuanya atas pattern apa? Bongkah fu-a-lah. Fu-a-lah. Okey? Fu'alah bermaksud sirah mubalaghah. Orang yang belajar bahasa Arab mungkin dia boleh faham. Sirah mubalaghah ni maksudnya apa? Sebut tu satu yang ekstrim. Maksudnya kalau mengumpat tu bukan mengumpat yang biasa-biasa. Dan dikatakan oleh para mufassirin, bila mana disebutkan dengan sirah mubalaghah, bermaksud itu telah perbuatan ataupun sifat itu telah mendarah daging di dalam dirinya. Maksudnya mengumpat, mencela itu telah menjadi apa? Satu kebiasaan. Sebab itu digunakan perkataan humazah dan juga lumazah. Kerja dia apa? Gosip je. Okey, sebab itu didatangkan dalam bentuk fu'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, engkau mengumpat, engkau mencela, humazah, lumazah, ada satu perkataan lagi, apa? Hutamah. Maka tempatnya di mana? Hutamah. Tengok, kita buat perbuatan yang berbentuk ekstrim, Allah balas dengan satu balasan yang juga ekstrim. Subhanallah. Dari segi bahasa, melalui bahasa kita boleh faham pernyataan Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita perbuatan ini dan juga balasan bagi mereka yang melakukannya. Okey? Baik. Now kita tanya, kenapa seseorang boleh terjebak dalam humazah dan juga lumazah? Agak-agak kita kaitkan dengan suratul As. Wal As innal insana lafi khus, sambung, illa alladhina amanu wa amilus. Allah Ta'ala kata semua manusia berada dalam kerugian kecuali yang pertama, mereka yang beriman, yang kedua melakukan amal saleh. Jadi kenapa seseorang itu boleh terjebak dalam humazah dan juga lumazah? Sebab satu, mereka tidak percaya. Percaya kepada apa? Innal insana lafi khus. Semua manusia berada dalam kerugian. Yang pertama. Yang keduanya, wa'amilus salihat. Kalau orang berjaya, mereka akan melakukan
wa amilus salihat. Tetapi orang yang rugi adalah mereka yang menggunakan masa mereka untuk apa? Mengumpat dan juga mencela. Maksudnya, bila kita ada banyak masa, kita gunakan masa yang terluang itu untuk aktiviti membawang. Sebaliknya Allah Ta'ala kata, bila ada banyak masa kena buat apa? Wa amilus salihat. Nah, jadi sebab tu ada masa lapang, jangan ajak kawan-kawan tu datang untuk membawang. Kan? Kita ada apa? Kau free tak hari ni? Free. Ni kita ada gosip baru hari ni. Okey? Jadi ni perkara-perkara yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dan sebab itu saya sebutkan tadi surah Al-Hujurat menceritakan dengan lebih detail tentang pelakuan-pelakuan ini. Baik. Okey, wailul likulli humazatil lumazah, seperti yang saya sebutkan tadi, humazah bermaksud ghibah. Apa maksud ghibah? Daripada perkataan ghaib. Apa maksud ghaib? Orang yang kita cakap tentang dia tu tidak ada bersama kita. Itu maksudnya ghibah. Manakala lumazah, kita kutuk depan. Dan kenapa seseorang terjebak dalam kegiatan ini? Kerana mereka lebih suka menuding jari kepada orang lain berbanding melihat diri sendiri. Sebab itu seorang manusia, umat Islam, cermin diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita menuding jari kepada orang lain. Jadi surah Al-Humazah ini mengajar kita tentang erti melakukan muhasabah diri. Tengok cermin, tengok diri kita, jangan duk sibuk mengata orang lain. Dan surah Al-Humazah ini bukannya kita nak sebut dekat orang lain. Kau tahu tak ni? Baca surah Al-Humazah ni. Sepatutnya kita sebut dekat siapa? Ni aku. Bacalah surah Al-Humazah. Kita pun balik semangat kan, nak cerita hari ni aku belajar surah Al-Humazah. Kau baca surah ni. Ni dengar betul-betul. Tunjuklah kepada diri kita, lihat segala kekurangan. Tidak ada masalah untuk kita menegur kawan-kawan kita. Tetapi sebab itu saya katakan kehidupan kita ini merupakan satu kehidupan yang memerlukan kita ada orang sekeliling yang boleh menegur kita. Sebab itu dalam surah Al-As Allah Ta'ala menyebutkan watawassaw bil haq. Kita kena ada orang yang bagi tahu kepada kita bahawa kita buat tu salah. Begitu juga kalau kita nampak orang salah, kita juga kena saling menegur. Baik. Dan apa yang menarik disebutkan oleh Habanakah Al-Maidani di dalam kitabnya Ma'arijut Tafakkur wa Daqa'iqut Tadabbur. Habanakah Al-Maidani merupakan seorang alim tafsir yang berada di Madinah, tapi telah meninggal lah. Okey. Dia menyebutkan yang dimaksudkan sebagai Al-Humazah itu adalah, kata beliau dalam kitab tersebut, وَقَدْ يَكُونُ الْحَمْزُ بِحَرَكَاتٍ تُعَبِّرُ عَنْ أَقْوَالٍ كَبَعْضِ حَرَكَاتِ الشِّدْقِ وَالْعَيْنِ وَالرَّأْسِ وَالْأَيْدِ وَالْأَصَابِعِ. Apa kata Habanakah Al-Maidani? Dia kata yang dimaksudkan sebagai Al-Hamzu, Al-Humazah itu, mengumpat itu, bukan sekadar dengan kata-kata. Kata beliau lagi, kaba'di harakati syidqi. Kita menggunakan apa? Menggunakan mulut. Apa maksud mulut? Kita peli orang dengan apa? Body language, iaitu menggunakan mulut. Kita kutuk orang, katakan dia lalu, kita sedang berborak dengan kawan kita, kita buat apa? Itu juga dikatakan sebagai al-ghibah. Wal aini, dan juga mata. Macam mana cara kita buat mata? Kan? Wal ra'si, kepala. Dengan mata, dengan kepala, dengan mulut semua package sekali. Pernah tengok cerita ni Mami Jarum? Itu dengan kan sekali kan. Wal aidi, dengan apa?
tangan. Wal asabi', tangan dan juga apa? Jari jemari. Itu tafsiran bagi apa? Al-humazah, bukan sekadar dengan kata-kata. Kita sakit hati tak kalau orang duk jeling-jeling kita? Kita tahu mereka sedang berbicara tentang apa perasaan kita? Terasa tak? Oh, terasa. Dia tengok duk jeling-jeling mata kan? Terasa kan? Jadi, kalau kita tak nak merasai keperitan di umpat, jangan kita buat kepada orang lain. Baik. Baik, sekarang siapakah humazah, siapakah lumazah? Kita nak faham secara umum. Yang pertamanya, mereka ini adalah golongan yang suka puaskan hati sendiri. Itu yang pertama. Kita nak combine ciri-ciri yang ada pada humazah dan juga lumazah, iaitu mereka yang suka puaskan hati sendiri. Bila orang suka puaskan hati sendiri, dia jaga tak hati orang lain? Jarang. Kemudian tidak pedulikan orang lain. Ada sifat al-ananiyah di dalam diri. Apa maksud al-ananiyah? Al-ananiyah datang daripada perkataan al-ana. Apa maksud al-ana? Keakuan. Apa maksud keakuan? Apa maksud al-ananiyah? Ego. Sebab itu ketika mana Iblis diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya tunduk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, apa kata Iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala ana, nampak perkataan apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Sebab itu ana, kalau perasan nanti tengok alif, nun alif, dekat atas alif yang terakhir tu ada tanda apa? Tanda mati kan? Kita baca panjang ke pendek? Pendek kan? Ada sebab kenapa kita baca pendek. Nak menceritakan kebaikan, jangan sebut aku lama-lama. Kalaulah ana itu dengan baris mat kan, ana khairum minhu. Allah Ta'ala ajar kita melalui tajwid, kita faham bagaimana untuk kita mengawal ego kita. Sebab itu ana baris mati, jangan baca panjang-panjang. Ana khairum minhu. Kan, sebab nak kata, nak tunjukkan apa? Kelebihan aku ni jangan sebut lama-lama. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Okey, sebab itu disebutkan di sini orang-orang seperti ini ada sifat al-ananiyah, ego di dalam diri. Okey, sebab itu kita kena ikut resmi Nabi Adam AS. Apabila bukan resmi padi. Itu kita belajar sekolah menengah tu kan, buat karangan. Resmi Nabi Adam AS apabila ditegur, apa kata baginda? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri sendiri. Kenapa Nabi Adam sebut perkataan zalim? Seseorang yang melakukan dosa, bermaksudnya dia melakukan kezaliman pada diri sendiri. Anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Boleh tak Nabi Adam kata semua ini berlaku sebab apa? Sebab Iblis. Iblis lah yang hasut aku. This is not fair. Contoh kan. Boleh saja Iblis mengatakan begitu. Tetapi Allah Ta'ala merakamkan kata-kata Nabi Adam AS ini sebagai pengajaran bagi kita.
jangan duk sibuk nak bangga diri dan duk tuding jari kepada orang lain. Sebaliknya Nabi Adam mengaku itu adalah kesalahan diri sendiri. Satu pengajaran bagi kita. Okey? Kadang-kadang kita bila ditegur kita rasa macam, sebab ego ada dalam diri kita, macam dia ni siapa nak tegur aku, contoh kan. Walaupun kita tak sebut dengan mulut, tapi ada perasaan dalam hati tu. Maksudnya ananiyah itu masih bersarang dalam diri kita. Masih bersarang dalam diri kita. Okey? Dan seterusnya, tidak menghormati orang lain, bersikap kasar, bongkak dan juga tidak sensitif. Okey, boleh faham? Ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Boleh? Baik. Saya lebih suka sesi sebegini. Sebab kita ada banyak masa yang panjang dan boleh kita boleh berinteraksi. Sebab saya di TV Al-Hijrah, kita masa yang terhad. Bila kita nak terangkan dengan detail, sekali angkat-kat iklan. So bila sebut iklan, kita dah nak kena cepat nak habiskan point tu. Jadi agak terganggu sikit lah. So sesi sebegini lebih relax, lebih santai, lebih menarik lah. Okay? Sebab tu orang tanya, kenapa Ustaz terang dekat masjid, dekat surau, tak sama macam TV? Memang kan? Baik, boleh? Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, allazi jama'a malan wa addadah, iaitu yang mengumpulkan harta dan membilang-bilangnya. Baik, saya nak tanya, tadi kita cerita pasal apa? Pengumpat, pencela. Apa kaitan dengan kumpul harta? Entah Ustaz, saya hafal je Ustaz. Kan, betul tak? Kita tanya kan sekarang, apa kaitannya? Tadi cerita pasal orang mengumpat, orang yang mencela. Ni cerita pasal kumpul harta, apa kaitannya? Ada kaitannya. Seseorang yang kumpul harta, membilang-bilangnya, dia suka tak orang kata dekat dia, engkau ni apalah sibuk-sibuk kumpulkan harta, tamak engkau ni? Agak-agak orang tu suka tak orang kata kat dia macam tu? Tak. Okey? Bila dia tak suka orang kata dekat dia macam tu, dia alihkan perhatian umpat orang lain supaya orang tak fokus dekat dia. Sekarang nampak tak perkaitan sekarang? Kenapa seseorang itu mengumpat dan juga mengkeji? Yang kedua, kerana tamakkan harta, sanggup mengumpat orang lain, buat fitnah tentang orang lain, sanggup mencela orang lain. Sebab nakkan harta. Sebab itu perkataan malan dalam bahasa Arab, dia ada nakirah dan juga ma'rifah. Ma'rifah ni kebiasaannya perkataan yang dimulakan dengan al. Kat sini ada al tak? Malan. Okey, tidak disebutkan al-mal. Ma'rifah merujuk kepada sesuatu yang bersifat spesifik. Okey, tapi malan disebutkan secara general, nak bagi tahu dia ni bukan sibuk kumpul untuk harta diri sendiri saja. Duk sibuk juga tengok harta orang lain. Sebab dia tengok harta orang lain, duk umpat tentang orang lain, duk keji orang lain. Sebab apa? Dia nak harta tu datang kepada dia. Asal harta aku lagi banyak, lagi sikit daripada harta jiran sebelah. Nampak tak? Sebab apa? Sekarang ni diri telah diselubungi oleh kebendaan yang menyebabkan kita lupa tentang halal dan juga haram, sanggup untuk mengumpat orang lain. Allazi jama'a malan wa addadah. Addadah, tengok perkataan addadahu. Bilang dalam bahasa Arab kita sebut adda. Sekarang ada berapa dal tu? Kalau ada 2 dal kan? Sebab ada syaddah, itu maksudnya 2 dal. Sekarang ni ada berapa dal?
3 dal. Bermaksud kalau saya sebut ana uiddu, okey, a'adda, okey, huwa a'adda ataupun huwa adda, bermaksud bilangan itu hanya sekali. Tapi addada, bilangan itu berulang-ulang kali. Sebab apa? Duk bilang, tak cukup lagi ni, bilang balik. Pernah tengok tak cerita Peramli? 1 untuk kau, 1 untuk aku. 2 untuk kau, 2 untuk aku. Untuk kau, Lepas tu tukar pula. Sebab apa? Tak puas hati. Begitulah kita nak mudah faham. Okey, kita nak mudah faham tentang apa yang disebutkan sebagai wa'addadah. Okey, jadi dengan bila dia kumpulkan harta dan dia bilang-bilang harta dan kadang-kadang dia rasa hartanya tidak cukup, maka dia sanggup untuk kutuk dan juga mengumpat orang lain supaya harta itu datang kepada dia ataupun dia memperolehi harta tersebut. Okey, ayat seterusnya, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Ini benda penting yang perlu kita tengok dekat sini. Bila mana Allah Ta'ala katakan yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka bahawa hartanya dapat mengekalkannya. Kekal yang bagaimana? Kekal dari sudut yang pertama, dari sudut nilai di sisi masyarakat. Kenapa orang kumpul harta? Supaya bila orang tengok kita kan, kita kumpul harta banyak, orang tengok kita, wow, dia ni apa? Kayanya, hebatnya. Kita menyangka bahawa nilai kita di sisi masyarakat itu apa? Tinggi. Saya nak tanyalah yang adik-adik ni kan, kalau nanti nak balik dekat mak kan, ada orang datang Minang kan, apa soalan mak ayah tanya? Kerja apa? Soalan pertama, betul? Ada tak yang tanya imannya bagaimana? Ada tak? Soalan pertama, kerja apa? Soalan kedua, pakai kereta apa? Wah. Soalan ketiga, orang mana? Oh, sebab apa tanya orang mana? Oh, jauh ke dekat. Nak balik raya susah. Seorang Johor, seorang Perlis jenuh. Kan? Nampak tak? Kita menyangka bahawa adanya harta akan menyebabkan nilai kita di sisi masyarakat itu tinggi. Sebab itu dalam cerita ibu mertuaku, bila mana Sabariah ingin berkahwin dengan siapa? Kasim. Apa mak dia sebut? Siapa dia? Ahli muzik. Sebelum tu apa? Lawyer, magistrate. Rupa-rupanya apa? Ahli muzik. Pantang datuk nenek aku. Nampak? Kita meletakkan orang yang ada harta itu di tempat yang tinggi. Dan itu yang kita kejar. Saya nak tanya adik-adik yang belajar kat universiti. Betul kat universiti? Belajar sebab apa? Belajar sebab apa? Dia kalau jawab belajar kerana Allah, itu klise kan? Belajar kerana apa? Sebab nak dapat kerja yang baik. Kenapa nak kerja yang baik? Nak dapat gaji yang besar. Kenapa nak gaji yang besar? Nak beli kereta yang besar. Kenapa nak kereta yang besar? Sebab bini besar. Allah. Oh, nak pergi masjid. Alhamdulillah, nak pergi masjid, alhamdulillah. Nampak tak kita punya cara pandangan kita ke arah mana? Tak salah kalau mak ayah tanya, jelah kerja apa, tak salah. Sebab mak ayah nak pastikan anak tu terjamin. Bukan saya kata salah, tak salah.
Cuma saya nak merujuk kepada bagaimana pandangan kita dialihkan kepada itu. Tidak salah. Kang balik kata, mak jangan tanya soalan-soalan begitu. Okey? Dan antara perkara yang kita sangkakan juga, selain saya sebut tadi nilai, kita menyangkakan dengan harta yang banyak, kehidupan kita akan terjamin. Orang kumpul harta sebab apa? Untuk masa depan. Kita sangkakan kehidupan kita akan lebih terjamin bila harta kita banyak. Okey? Dan apa yang lebih ironinya, ada orang yang menyangka bila harta banyak, kematian tidak akan datang menerpa. Sebab apa? Bila dia sakit, dia boleh pergi dekat hospital yang mahal-mahal, yang hebat-hebat, kan? Dapat treatment yang bagus-bagus dengan doktor yang bagus-bagus. Sebab apa? Ada harta yang banyak. Menyangkakan orang yang sakit, orang yang sihat tidak akan sakit. Orang yang hidup tidak akan. Itu sangkaan. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan yahsabu. Yahsabu. Dia menyangka bahawa hartanya akan mengekalkannya. Ini bahaya. Sampai tahap macam tu bahaya. Okey? Sebab itu orang sanggup buat apa saja kerana harta. Okey? Kalau kita masuk dunia bisnes yang besar-besar, kita akan dapat melihat satu game yang sangat-sangat menakutkan. Saya ramai kawan yang billionaire. Dan dia pernah cerita dekat saya keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Okey? Sebab itulah di dalam kita mencari harta, jangan menjadi orang yang terlalu mengejar harta. Okey? Tamak kepada harta. Okey? Sebab itu ini merupakan satu talbisu iblis, iaitu belitan iblis. Contoh, kita sekarang gaji katakan 2,000. Kan? Gaji 2,000. Kita kata, gaji 2,000 ni tak berapa nak cukup lah duduk KL ni kan. Rumah sewa dah berapa? Kalau ada family dah berapa? 1,000 contoh ni kan. Dah 1,000, tinggal 1,000, kereta lagi. Ditakdirkan naik pangkat, gaji 4,000. 4,000 pun ni. Kereta dah lama. Gaji 4,000 takkan nak pakai kereta kancil. Tukar kereta baru. Ditakdirkan Allah Ta'ala naik pangkat lagi, gaji 6,000. Rumah flat ni dah lama kita duduk ni. Kita duduklah rumah yang selesa sikit. Rumah atas tanah kan, asyik duk tengok awan je kan. Nampak tak manusia tidak pernah puas. Sebab kita manusia, bila berbicara tentang nikmat keduniaan, kita lebih suka untuk compare dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Aku naik kereta Proton, tengok jiran sebelah naik kereta apa? Kereta Honda kan? Honda Accord. ES5. Kan? Kita lebih suka compare dengan orang yang lebih tinggi. Sebab itu kita diajar untuk jadi orang yang syukur, compare dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Kalau kita naik kereta Proton, alhamdulillah, ada orang naik motor. Kalau kita naik motor, alhamdulillah, ada orang naik basikal, naik Grab kan. Kalau kita naik basikal, alhamdulillah, ada orang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, alhamdulillah, ada orang tak ada kaki. Sebab apa? Kencing manis kena potong kaki. Kalau kita kena potong kaki sebelah, alhamdulillah, sebab apa? Ada orang yang tak ada. Kan kita bersyukur begitu. Tapi kalau kita compare dengan orang yang lebih, itu yang timbulnya hasad. Okey? Jadi ini antara perkara yang penting yang perlu
kita tengok, okey, dan kita tak nak jadi orang yang sanggup bunuh diri disebabkan apa? Gagal dalam perniagaan. Ada tak orang yang bunuh diri sebab gagal dalam perniagaan? Ada. Sebab apa? Sebab dia rasa bila gagal dalam perniagaan, masa depan musnah. Itu Allah Ta'ala katakan yahsabu, iaitu sangkaan kita. Kita menyangka. Okey? Sebab itu di mana-mana saya pergi, saya akan selalu bawa ayat ni. Kalau yang ikut follow saya, kata ustaz ni asyik sebut ayat ni kan. Okey. Sebab surah ini memberikan impak yang sangat besar dalam kehidupan saya. Okey, surah Al-Hadid. Okey. Allah Ta'ala menyebutkan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita sebut tadi kan ayat ni kan. Okey. Okey. Ini nak bawa kita nak faham ayat tadi yang saya baca tadi. Okey. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Apa maksud la'ibun? Permainan. Walahwun, dan juga hiburan. Wazinatun, dan juga perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, kamu saling bermegah-megah, berbangga-bangga sesama kamu. Wa takathurun fil amwali wal aulad, dan juga kan tadi kita bincang tentang alhaakumut takathur. Jadi penjelasan kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, para ulama menukilkan ayat ini. Disebutkan at-takathur apa? At-takathur fil amwali wal aulad. Iaitu kita sibuk mencari kekayaan wal aulad. Apa yang apa masalah dengan keturunan kan? Sebab itu Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas di dalam tafsir Al-Quran Al-Majid menyebutkan yang dimaksudkan sebagai at-takatsur fil aulad adalah mereka yang sibuk untuk dapatkan anak tetapi tidak mendidik anak dengan baik. Itu maksudnya. Dan ada juga tafsiran yang mengatakan orang yang selalu berbangga-bangga dengan anak dia. Ya, anakku doktor, anakku tidak ada masalah lah, anak dia doktor tak ada masalah, baguslah kan. Tetapi apa? Berbangga-bangga tunjuk dekat orang lain. Okey? Kamathali ghaithin. Allah Ta'ala kata seperti hujan. Ghaith. Dia hujan dalam bahasa Arab ada perkataan lain tak? Matar. Tapi Allah Ta'ala tak guna perkataan matar. Allah Ta'ala guna perkataan ghaith. Apa beza ghaith dengan matar? Matar, kadang-kadang hujan itu turun sedikit. Kadang-kadang hujan itu turun banyak sehingga menyebabkan banjir. Ghaith adalah hujan yang turun cukup-cukup untuk menumbuhkan tanaman. Itu maksudnya ghaith. Allah Ta'ala pilih perkataan yang sangat-sangat sesuai untuk menggambarkan keadaan ini. Kamathali ghaithin a'jabal kuffar. Dia bukannya, apa maksud a'jaba? Rasa kagum. Al-kuffar, apa maksud al-kuffar? Bukan orang kafir. Al-kuffar ni pakcik tu. Petani. Kenapa kufar ada kaitan dengan petani pula? Apa maksud kufar? Menutup sesuatu. Kufar bermaksud menutup sesuatu, iaitu menutup kebenaran. Itu namanya kufar. Tugas petani buat apa sebelum tumbuhan itu naik? Dia akan tanam benih, kemudian dia akan tutup. Itu sebab itu disebutkan al-kuffar. Tapi lepas ni pergi dekat kampung-kampung, balik kampung, tengok pakcik dekat kampung, pakcik kufar. Kan ada kena kejar dengan cangkul. Kena faham betul-betul, okey? Okey?
petani bila tanam sesuatu dan dia tengok tanaman itu mula subur, apa perasaan dia? Gembira. Seperti disebutkan a'jaba, dia rasa kagum nabatu dengan tanamannya. Thumma yahiju, dia akan naik mekar. Tiba-tiba Allah Ta'ala katakan apa? Fatarahu musfarra, ia akan menjadi kekuning-kuningan. Apa tandanya tu? Pokok itu mula menjadi layu. Apa tanda layu? Maksudnya nak mati. Thumma yakunu hutama, dan kemudian akan hancur. Kata Allah Ta'ala, kehidupan dunia ini ibarat seperti ini. Kita sangkakan dunia itu boleh menjamin masa depan kita, tetapi akhirnya apa? Yakunu musfarra, akan jadi apa? Kekuning-kuningan. Saya nak tanyalah abang kan, bila beli kereta, awal-awal beli kereta kan, berapa kali cuci kereta sehari? Kan bila awal beli kereta, betul? Berapa kali kita cuci kereta sehari? Banyak kali tak? Cuba dah 3 bulan, 4 bulan. Adakah kita cuci sekerap masa kita beli di permulaannya? Nampak tak? Yakunu musfarra, menjadi kekuning-kuningan. Maksudnya apa? Kita mula apa? Dunia itu akan dilupakan begitu saja. Betul? Suami isteri, cuba beza di awal kahwin dengan selepas 30 tahun. Sama ke ada beza? Tak tahu, tak apa. Jika tak tahu, tanyalah orang yang tahu. Okay. Berbeza, betul? Berbeza. Sebab dia mula kekuningan. Dia mula layu dan layu. Betul? Ini hakikat yang perlu kita terima. Jadi, itulah dunia yang kita sangkakan akan menjamin kehidupan kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Akhirnya akan kekuning-kuningan dan akhirnya akan musnah. Kita kekal ke dekat dunia ni? Tak. Dunia ini hanya sementara. Sebab itu dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Setuju dengan saya? Setuju. Kalau kita anggap dunia ini tempat tinggal, seolah-olah kita tak nak kembali ke tempat kita. So dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Okey, sebab itu sebagai orang beriman, kita kena melihat bahawa harta itu bukanlah menjamin kita untuk selama-lamanya. Kita perlu tak harta? Perlu. Jangan pula balik lepas ni, Ustaz datanglah rumah saya, ambillah peti ais, ambillah TV. Saya dah tak naklah dunia ni. Islam tidak begitu. Okey? Kenderaan penting. Okey? Apa yang ada itu penting sebab dunia ini sebagai satu pemudah cara untuk kita melangkah ke alam yang seterusnya. Baik. Sebab itulah tuan-tuan dan puan sekalian, kenapa seseorang jadi begitu, yakni humazah lumazah alladhi jama'a malan wa adada, sebab dia lupa satu perkara. Sebagai manusia, kita kena ingat, kita ada dua benda penting pada diri kita. Yang pertamanya adalah jasad kita, dan yang keduanya kita ada apa? Roh kita dari sudut spiritual. Orang-orang yang terlalu memikirkan harta, adakah dia memikir tentang spiritualnya? Kita lupa bahawa jasad kita akhirnya akan hancur, musnah bila masuk ke dalam kubur. Apakah yang akan meneruskan perjalanan seterusnya? Roh kita. Tetapi malangnya kita hanya memberi makan kepada jasad kita, tetapi terlupa untuk memberi makan kepada roh kita. Maka dalam keadaan ini, jasad akan fokus kepada tiga perkara. Yang pertamanya dari sudut material, yang keduanya dari sudut kehidupan di dunia, dan yang ketiganya adalah tubuh badan fizikal kita.
Okey? Sebab itulah kedai-kedai tudung dan juga kedai-kedai baju laku pada hari ini. Sebab apa? Sebab apa? Kita sibuk. Tak salah nak pergi kedai untuk beli tudung, tak ada masalah. Kan? Tapi hakikatnya kita kadang-kadang lebih tumpukan kepada kecantikan luaran tetapi lupa kepada kecantikan dalaman. Kita beli baju yang mahal untuk fizikal kita, tetapi untuk roh kita, kita beri tak pakaian kepada roh. Kita makan benda yang sedap-sedap. Apa benda yang paling sedap kat KL ni? Nasi lemak. Okey. Sudan jawapan biasalah nasi lemak, roti canai. Okey. Cepedak nampak itu orang kampung tu. Cepedak goreng sedap juga kan. Hujan-hujan ni, Allah. Okey, itu hakikat apa? Hakikat tubuh kita. Manakala roh sepatutnya memikirkan tentang ketuhanan, kehidupan selepas mati dan juga dari sudut spiritual. Sebab itu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Adakah kamu tidak melihat dia yang mendustakan ad-din? Apa maksud ad-din? Ad-din yang dimaksudkan dalam surah Al-Ma'un itu adalah hari pembalasan. Sebab din datang juga daripada perkataan dain. Dain maksudnya hutang. Hutang, kalau saya hutang dekat tuan-tuan dan puan sekalian, saya kena bayar balik tak? Kena. Pay back. Sebab itu ad-din itu maksudnya apa? Pay back. Apa yang kita buat di dunia ini, kita perlu bayar semula ketika berada di akhirat nanti. Maka orang-orang yang mendustakan agama, tidak percaya adanya hari pembalasan, tidak fokus kepada kehidupan selepas mati, maka dalam surah Al-Ma'un menceritakan bagaimana mereka sanggup untuk menzalimi anak yatim. Bila kita tidak percaya dengan hari akhirat, dengan kehidupan selepas mati, hati-hati kita akan menjadi keras. Apabila hati menjadi keras, kita hilang kasih sayang sesama manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, now dua-dua ni penting tak? Jasad penting tak? Material tadi penting tak, semua yang saya sebutkan tadi? Roh penting tak? Tapi hari ini kita dipesongkan, fokus kita kepada hanya yang bersifat nampak, al-mahsus. Benda material nampak tak? Dunia nampak tak? Tubuh badan nampak tak? Nampak. Tapi sesuatu yang kita tidak nampak, kita mula hilang fokus. Ketuhanan, kehidupan selepas mati dan juga spiritual. Kita dilupakan. Daripada fokus kepada dua-dua perkara ini, kita hanya fokus kepada satu perkara, iaitu dari sudut apa? Fizikal sahaja. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amalan yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Masuk sekarang, Allah Ta'ala kata jangan jadi orang yang lupa kepada siapa? Nasullaha. Lupa kepada Allah. Sebab apa? Bila kita lupa Allah, Allah akan fa'ansahum anfusahum. Kita akan lupa tentang diri sendiri, asal kejadian kita. Orang lupa Allah, dia akan lupa tentang hakikat kejadian dia daripada siapa. Jadi pilihan di tangan kita. Sama ada kita memilih jalan putih ataupun jalan hitam. Okey, jalan putih disebutkan sebagai khairul bariyah, sebaik-baik manusia, dan jalan hitam mereka akan tergolong dalam syarrul bariyah, iaitu sejahat
jahat manusia. Okey, boleh? Baik. Sebab itu kita nak simpulkan bahawa perbuatan-perbuatan tadi, yang pertama mengumpat, mencela, mengumpulkan harta, kemudian menghitung harta dan menyangka bahawa harta adalah sebab kekal di dunia, ini merupakan 5 perlakuan jenayah yang mengakibatkan Allah Ta'ala menyebutkan, memulakan surah ini dengan perkataan apa? Wailun. Dan apa yang lebih menariknya, 5 jenayah ini Allah Ta'ala balas dengan 5 akibat. Iaitu yang pertama, hutamah. Nanti kita akan bincangkan perkataan utama, apakah maksud utama. Yang keduanya, api neraka yang terus menyala, narumahil muqadah, menjulang sampai ke hati, allati tattali'u 'alal afidah, neraka yang dikunci erat, innaha 'alaihim muqsadah, ditambah palang yang panjang menita, fi 'amadim mumaddadah. 5 jenayah kita buat, 5 jenayah Allah Ta'ala balas kepada kita. Okey? Baik. Boleh? Berat ke surah ni? Berat Maka Allah Ta'ala katakan, kalla. Apa maksud tidak? Ia berkaitan dengan ayat sebelumnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Kita menyangkakan harta itu menyebabkan kita dipandang tinggi di sisi masyarakat. Allah Ta'ala kata apa? Kalla. Tidak sekali-kali. Bahkan Allah Ta'ala kata, layumbadhanna fil hutama. Perkataan nabadha bermaksud sesuatu yang dibuang kerana tidak ada nilai. Nabadha, yunbadhan itu berasal daripada perkataan na, nun, ba, dhal. Maksudnya adalah sesuatu yang dibuang kerana tidak ada nilai. Kita biasanya buang apa yang tak ada nilai? Kita buang apa yang tak ada nilai? Sampah. Tadi kita anggap harta banyak, kedudukan tinggi di sisi masyarakat. Allah Ta'ala kata, kala, tidak sekali-kali, layum badanna, aku campak engkau seperti ada nilai tak? Tak ada nilai. Fil hutamah, di dalam al-hutamah. Apa maksud al-hutamah? Jelah neraka. Kita nak faham dengan lebih mendalam. Tadi kita cerita tentang orang yang mengumpat. Mengumpat ini ibarat makan daging saudara sendiri. Hutamah bermaksud api yang makan daging kita. Itu maksud hutamah. Engkau makan daging saudara engkau, aku balas dengan apa? Dengan api yang makan daging kita. Okey. Sebab itu saya sebutkan tadi 5 jenayah, 5 akibat daripada perbuatan jenayah. Saya tadi mengumpat, balasannya apa? Hutamah. Wama adraka mal hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hutamah itu? Nak tanya, Allah tanya ni, Allah tak tahu jawapan ke? Kenapa Allah tanya? Tanya ni bukan tanya untuk mendapatkan jawapan, tapi Allah nak tarik perhatian kita. Contohnya saya lecturer kan, saya mengajar ni daripada pukul 9 sampai pukul 12, 3 jam contohnya kan. Wajar ni. Tiba sudah angkat tangan kan. Saya tak faham. Dia kata, saya tak faham. Kau tak faham-faham? Itu tanya ke apa tu? Marah tak? Marah. Itu maksud kita nak faham dengan mudah lah.
nadanya begitu. Kau tak faham lagi? Yang jadi student tu mungkin senyum lah, ada pengalaman. Okey. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah, iaitu api Allah yang dinyalakan. Okey, perkataan tengok dalam Al-Quran, bila sesuatu perkataan itu digandingkan dengan perkataan Allah, itu menunjukkan sesuatu yang besar. Nar, lepas tu perkataan Allah. Ada lagi tak perkataan lain? Naqatullah, naqah Allah, unta Allah. Kisah Nabi Saleh, maksudnya unta itu adalah unta yang apa? Yang hebat. Bila digandingkan dengan perkataan Allah, menunjukkan sesuatu yang besar, yang hebat. Maka nar ini digandingkan dengan perkataan Allah, bermaksud neraka itu bukan biasa-biasa, yang sangat-sangat dahsyat. Al-Muqadah. Al-Muqadah ada dua maksud. Yang pertamanya, ia menyala. Ini cerita sifat apa ni? Al-Hutamah. Yang pertama dia menyala. Yang keduanya, ia tidak akan terpadam. Tadi saya kata Al-Hutamah tu apa? Yang apa? Makan daging manusia. Dan api itu tidak akan padam. Kita bayangkan, nampak gerun tak? Nampak gerun tak? Tapi apa yang kita bayang itu tidak sama seperti apa yang akan berlaku satu hari nanti. Lebih dahsyat. Okey, allati tattali'u 'alal afidah, yang naik menjulang ke hati. Yang naik menjulang ke hati. Okey, tengok perkataan al-afidah. Al-afidah datang daripada perkataan cepat. Faedah. Daripada perkataan? Daripada perkataan fuad. Daripada perkataan fuad. Apa maksud fuad? Hati. Qalbun maksud apa? Apa beza qalbun dengan fuad? Hati-hati lah kan. Fuad lagi dalam. Qalbun lagi dalam. Macam mana tu? Okey, dia kita nak faham mudah. Okey, tengok mata kan? Mata kita kan? Mata kita buat apa? Lihat. Hidung? Bau. Mulut? Mengumpat. Itu kerja ke? Telinga apa telinga? Okey. Jadi kalau telinga, kerjanya adalah mendengar. Okey? Maksudnya telinga, apa yang kaitan dengan telinga? Pendengaran. Beza tak telinga dengan pendengaran? Pendengaran itu adalah kerja telinga. Okey? Pendengaran adalah kerja. Ni main ilmu mantik pula ni kan? Boleh faham tak? Menghidu itu adalah kerja hidung. Biasa hidu apa? Okey. Okey. Biasa duduk asrama kita tahulah hidu apa kan? Jadi fuad itu adalah pekerjaan qalbun. Fuad itu adalah pekerjaan qalbun. Boleh faham tak ni? Okey, kalau telinga, kita nampak tak telinga? Telinga sini tak nampak lah, kecuali tengok cermin. Saya pun tak nampak telinga saya sekarang ni, okay? Okey? Telinga kita boleh nampak. Pendengaran kita nampak tak? Hidung kita boleh nampak? Hidu tu kita boleh nampak tak? Okey? Jadi samalah konsepnya. Okey? Jadi apa kerja hati? Apa kerja qalbun? Iaitu fuad. Fuad ada dua kerjanya. Yang pertamanya adalah berfikir.
walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami campakkan dari kalangan jin dan juga manusia ke dalam api neraka. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati tetapi tidak. Sepatutnya kerja fikir ni apa? Otak. Tapi dalam Al-Quran disebut hati fikir. Sebab apa? Hati ni adalah central. Sebab itu kita disebut untuk menjadi seperti golongan ulul albab. Apa maksud albab? Pintu. Ya Allah. Ini banyak tengok cerita P.Ramlee lah ni. Ahmad Albab. Ding digeding kan. Albab itu alif lam ba alif ba. Kalau kita buang alif lam tu kita panggil apa? Babun. Bukan babun tu. Bab ba alif ba. Albab al-albab daripada perkataan lubun. Beza tu. Tadi perkataannya ba alif ba. Sekarang ni apa? Lam ba. Itu ulul albab. Yang hangpa nak jadi pintu pasal apa? Jadi lub bermaksudnya central. Lub maksudnya central, sesuatu yang central. Central kita kat mana? Dalam diri kita adalah hati. Sebab tu dalam kita bertindak apa-apa pun kena melibatkan hati. Hati akan berikan signal kepada otak untuk berfikir. Sebab tu dalam Quran banyak disebutkan tentang hati. Hati ini dalam Quran banyak disebutkan hati yang maknawi, bukan hati yang. Sebab perkataan heart ini kalau dari sudut medik maksudnya apa? Kat mana hati? Kita kata jantung, betul? Perbahasan yang sangat-sangat mendalam. Tapi yang sebut, yang maksud hati ini adalah hati yang bersifat maknawi, bukan hati yang bersifat fizikal. Okey, boleh faham Sekali balik rumah duk cari tang mana hati. Sebab hati penting. Betul? Engkaulah kekasih. Kita sebut apa? Hatiku, betul? Buah hati. Kan? So hati tu penting tak? Kalau bawa kereta, kita tengok tu apa? Berhati-hati. Tu tak pernah nampak? Itu ada masalah tu. Okey. Jadi faham perkataan afidah tadi. Okey. Now saya nak bawa satu analogi mudah. Baru ni yang terhempas tu kapal terbang apa? Lion Air kan? Bila kapal terbang terhempas, semua akan musnah, betul? Tapi ada benda yang tidak akan musnah, iaitu kotak hitam. Kotak hitam. Maksudnya kotak hitam ni dicipta dengan begitu dengan ciptaan yang kuat yang menyebabkan dia tidak pecah. Kenapa kotak hitam sangat penting? Daripada situ kita boleh tahu, sebab dia merakam peristiwa yang berlaku sebelum terhempas. Bukti menunjukkan apa yang berlaku di dalam kapal terbang. Bila mana Allah Ta'ala katakan allati tattali'u 'alal afidah, tadi kita ceritakan api itu semua membakar daging-daging kita, dah habis hancur musnah, kecuali satu yang tidak akan musnah, iaitu apa? Afidah. Kenapa ia tidak akan musnah? Why? Hati inilah yang akan menjadi bukti apa yang kita lakukan di atas muka bumi ketika berlakunya Yaumul Hasyar, hari kebangkitan dan juga hari pengadilan. Hati inilah yang akan menceritakan segala benda yang kita buat di dalam dunia ini, bermula dari kita dilahirkan sampailah kita mati. Sebab itu disebutkan dalam hadis, kalau kita baca hadis 40 kan, hadis pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Segala niat akan direkodkan. Begitulah umpama afidah itu umpama kotak hitam yang tidak akan musnah, sebab ia akan menjadi bukti segala perlakuan kita
ketika mana kita berada di hari perhitungan. Okey, boleh faham Innaha alaihim muqsadah, sungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Maksudnya apa? Bila diseksa, kita boleh lari tak? Tak boleh lari. Tadi api yang saya sebutkan tidak akan terpadam dan kita tidak boleh lari. Maka begitulah akan hancur tubuh badan kita. Fi amadim mumaddadah, iaitu mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Kita akan diikat dan tidak akan boleh lari daripada diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka kesimpulannya bagi resolusi surah Al-Humazah ini, yang pertamanya, jangan sibukkan diri kita melihat kelemahan dan keburukan orang lain, tapi lihatlah kelemahan dan juga keburukan diri sendiri dan seterusnya kita perbaiki kelemahan yang kita ada. Yang kedua, bercakap hanya perlu. Dunia FB pada hari ini kita sangat-sangat gerun. Sebab kita bercakap benda yang tidak perlu, mengulas benda yang tidak ada ilmu bagi kita. Kan? Yang seterusnya, menjaga dan menutup aib orang lain. Jangan buka aib orang lain. Jangan sibuk-sibuk mencari aib orang lain. Tengok aib diri sendiri dan cuba perbaiki. Dan yang terakhirnya, meluangkan masa dengan aktiviti yang berfaedah. Sebab apa? Kalau tidak, nanti kita akan membawang. Okey, wallahu alam, perbincangan yang ringkas tentang surah Al-Humazah. Moga-moga dengan perbincangan kita pada hari ini akan memberikan satu panduan bagi kita. Yang pertamanya dari sudut kita memahami intisari bagi surah Al-Humazah, dan yang keduanya bagaimana cara untuk kita berinteraksi dengan dunia dan juga hari akhirat. Jadi ada soalan? Salam. Satu lagi saya lupa. Okey. Yang kedua adalah menjaga dari sudut emosi. Satu, akal. Yang kedua, emosi. Sebab hati kan melibatkan perasaan, betul? Kalau hati lebih kepada perasaan, maka dia akan jadi benda yang bermasalah. Sebab itu kena lebih kepada yang tadi, berfikir. Fikiran akan mengawal emosi. Lepas tu ada orang kata apa? Laki ada 9 akal, 1 emosi. Perempuan ada 9 nafsu, 1 akal. Itu hadis dari mana tu? Hadis rawahu Azrul. Tak tahu daripada mana lah. Okey, ada soalan lain? Saya nak tanya, boleh faham tak? Okey. Dan saya harapkan kepada yang sedang menonton secara online di FB kita dapat share dan juga like FB Tadabbur Center, dan saya harap kepada yang hadir dan juga yang sedang menonton untuk sebar-sebarkan mesej Al-Quran ini kepada seramai orang yang mungkin, sebab kita nak masyarakat di luar sana bukan sekadar membaca Al-Quran tetapi turut memahaminya dan seterusnya mengamalkannya ke dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita nak langkah lebih jauh, sebab Tadabbur Center diwujudkan untuk kita faham Al-Quran, bukan sekadar untuk kita membaca. Okey? Ya. Salam. Ha. Nature. Adakah perumpamaan tu, saya nak tanya lah, adakah digunakan kerana dekat tempat terturunnya Al-Quran ni pada pasir sebab tak ada. Okey. Simbol tu kurang lah berbanding dengan orang tempat lain. Okey, di dalam Al-Quran banyak kita lihat disebut sebagai metafora ataupun al-amthal fil Quran. Perbandingan.
kenapa Allah Ta'ala sebutkan perbandingan ataupun perumpamaan ini? Sebab nak mudah kita faham. Dan Allah nyatakan benda-benda yang kita nampak seharian, dan bila kita tengok benda tu, easily kita akan faham. Sebab itu benda-benda yang simple, petani, kan, cerita tentang nyamuk, kan, cerita tentang tadi kan rais hujan, benda yang tak perlu kita buka kitab tafsir nak memahami benda-benda itu. Jadi perumpamaan ni Allah Ta'ala nak kita faham dengan mudah. Sebab itu saya kata Quran ni untuk difahami. Allah nyatakan perumpamaan sebab mungkin ayat-ayat yang berat, jadi Allah nyatakan dalam bentuk perumpamaan supaya kita faham dengan lebih mudah. Jadi dia ada satu kitab, dia tulis Al-Amthal fil Quran, perumpamaan di dalam Al-Quran. Jadi banyak perumpamaan dikumpulkan dan dinyatakan sebab-sebab dan sebagainya. Okey? Ada soalan lain? Okey? Kalau tak ada, terima kasih kepada semua yang hadir. Jangan lupa like dan juga follow kami di IG dan juga di FB dan juga di Telegram untuk terus mendapat maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Tadabbur Center. Okey? Oh, ni macam cakap dekat TV pula kan? Okey. Okey, jadi terima kasih semua. Semoga dengan kehadiran kita pada hari ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala, dan seterusnya kita menjadi orang-orang yang disebutkan sebagai ulul albab, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.